Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Memandangkan cikgu dah bagi modul kamu secara drive-thru dan juga post. Tapi untuk post mungkin ada yang tak dapat lagi. So nanti bila kamu dah dapat modul, kamu boleh tengok video ni sambil belajar. Bukan tengok saja. Saya harap video ni dapat membantu kamu untuk lebih faham pembelajaran kamu di musim mood pembelajaran online ni. Okey, pada hari ini cikgu akan ajar kamu topik unsur dan bahan, iaitu topik 7. So nanti kamu buka file kamu, file sains, kamu ambil ni modul yang ini, 7 unsur dan bahan. So hari ini kita akan tengok topik subtopik yang pertama, iaitu 7.1 asas jirim. So hari ini kita akan belajar apa itu jirim. Selama ni waktu sekolah rendah, saya percaya kamu dah pernah dengar apa itu perkataan jirim. Kamu pun mungkin dah tahu, dah mahir, tapi mungkin kamu lupa. So hari ni kita akan ingatkan semula apa itu jirim. So jirim, sambil tu kamu buka modul kamu, rujuk muka surat yang kedua. Jirim, tajuk dia asas jirim. So jirim ni apa saja yang ada kat muka bumi kita yang mempunyai jisim. Dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. Contoh, kalau saya ada belon, saya tiup belon tu. So belon tu akan kembung, betul tak? Kembung kenapa? Sebab ada udara. So udara ni dia mempunyai jisim, dia mesti ada berat dia. So udara tu kita panggil sebagai jirim sebab dia memenuhi dua syarat untuk menjadi jirim, iaitu mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Kenapa kita kata udara ada jisim? Sebab kalau saya ada satu kayu, saya ada satu alat penimbang yang straight macam ni, saya letak belon kiri kanan. Kalau belon yang ada udara, dia mesti akan lebih berat. Sebab tu kita kata udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So sebab tu kita panggil udara sebagai jirim. Dan banyak lagi contoh jirim di atas muka bumi ni. So seterusnya kita akan tengok jirim ni dia dibina oleh 3 benda. So sesuatu benda ni, contohnya udara, dia dibina oleh 3 benda. Apa itu? Kamu boleh rujuk modul kamu nombor 2. Terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim, iaitu atom, molekul dan ion. So jirim ni dia ada 3 benda yang membina dia. Yang pertama atom, A-E-O-M, atom. Yang kedua molekul, dan yang ketiga adalah ion. So hari ni kita akan tengok satu persatu apa itu atom, apa itu molekul, apa itu ion. So jom kita tengok. Pertama sekali kita akan fokus kepada atom. Okay, boleh rujuk modul kamu, tajuk bahan atom. So, apa itu atom? Atom ialah zarah yang paling kecil. Antara atom, molekul dan ion, dia adalah benda yang paling kecil. Zarah ataupun partikel yang paling kecil. Atom adalah unit asas. Maksud unit asas, dia adalah yang paling kecil. Okey, contoh. Yang pertama, dia adalah zarah yang paling kecil. Contoh, kamu bernafas, kamu hirup apa? Oksigen, betul tak? So oksigen ni, contoh saya lambangkan oksigen ni bulat. Oksigen, satu oksigen ni, satu zarah oksigen ni kita panggil sebagai atom. Ini atom apa? Ini atom oksigen. Air kamu ada hidrogen dan oksigen. So kalau kita nak jadikan atom, maksudnya dia ada 2 jenis atom, iaitu
juga atom hidrogen. Kamu tak boleh tengok kan hidrogen tu bentuk macam mana, atom tu bentuk macam mana. So dalam sains kita lambangkan dia berbentuk bulat. Tapi bentuk dia bulat dia mungkin satu kecil, satu besar. So ini atom oksigen, ini atom hidrogen. So clear setakat tu, atom adalah zarah yang paling kecil dan ia adalah single, satu sahaja. Oksigen atom, hidrogen atom. Dia tak bergabung dengan apa-apa, dia tak bergabung dengan yang lain. So kita pergi kepada molekul. Kalau atom tadi, dia unit asas paling kecil, dia single, dia tak bergabung dengan apa-apa. Molekul pula adalah gabungan dua atau lebih atom. Gabungan dua atau lebih atom. So, contoh. Macam saya cakap air tadi. Air ada atom hidrogen dan oksigen. Ada hidrogen dan oksigen. So kita gabungkan dua, kita gabungkan dia orang, kita kahwinkan dia orang menggunakan ikatan kimia. Kamu kan kalau kamu kahwin, macam mana nak kahwin, kamu akad nikah, betul tak? Tapi kalau ini hidrogen dengan oksigen ni, kita nak gabungkan dia, kita nak kahwinkan dia, kita guna ikatan kimia, dia akan jadi air. Satu molekul oksigen, dua molekul hidrogen. So, akan jadi air. So, kamu kan? Okey, saya bagi contoh kat sini. Saya ada pin. Ini warna kuning, sama. Saya lambangkan pink warna gold ni. Pin ni adalah oksigen. Warna kuning ni oksigen. Banyak pin saya. Ni oksigen. Yang warna putih ni hidrogen. Contoh, kuning ni oksigen, ni hidrogen. Kalau kita letak satu-satu macam ni, kita panggil dia sebagai atom. Ini satu oksigen atom, ini satu oksigen atom, ini satu hidrogen atom. Tapi kalau kita gabungkan dia, contoh, atom yang bergabung ni boleh dua atom yang sama atau dua atom yang berbeza. Saya gabungkan oksigen dengan oksigen. So, bila diorang dah bergabung melalui ikatan kimia, kita tak boleh dah nak panggil dia sebagai atom oksigen. Kita panggil dia sebagai molekul oksigen. Tak kira lah kita gabung banyak mana pun, 3 ke 4 ke, kita dah panggil dia, kalau dia lebih je daripada satu, kita kena panggil dia sebagai molekul. So, macam molekul air, dia adalah penggabungan antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen menggunakan ikatan kimia. So kita cuba gabungkan satu oksigen dua hidrogen. So ini kita tak boleh panggil sebagai atom oksigen dan atom hidrogen. Kita kena panggil dia sebagai satu molekul. Molekul apa? Molekul air. Dua molekul hidrogen bergabung dengan satu molekul oksigen. So molekul ni dia boleh bergabung antara atom yang sama jenis atau atom yang berbeza jenis membentuk satu molekul lain. Macam kamu contoh atom lelaki dengan atom perempuan. Bila kahwin melalui proses akad nikah, kamu akan jadi benda lain, iaitu suami isteri. Sama juga macam ni. Satu oksigen atom, kita kahwinkan dengan dua hidrogen atom melalui proses ikatan kimia, maka akan terhasil satu benda baru, iaitu molekul air. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey, next kita terus kepada ion.
jirim yang ketiga iaitu ion. Ion ni, okey, kamu boleh rujuk muka surat 3. Bahan ion. Bahan ion ni adalah zarah-zarah yang bercas. Dia adalah benda yang bercas, partikel yang ada cas. Tak payah pening lagi, cuma kamu kena tahu je konsep dia. Macam mana atom? Atom tu satu je. Molekul tu gabungan. Ion tu dia ada cas. Apa yang ada cas nanti kita akan tengok di topik yang seterusnya. Cuma kamu kena tahu ion mesti ada charge. So kalau kamu tengok nanti, kalau saya bagi contohnya Al negatif, contohlah S2 negatif, apa positif, 3 positif ke. Kalau ada je negatif positif tu, charge ni negatif dan positif lah. Mana ada charge lain kan. So kalau kamu tengok je kat atas ni ada positif negatif, itu namanya ion. Dia bukan molekul, dia bukan atom. Dia mesti ion sebab dia ada charge. So macam mana charge ni terbentuk? Yang ini kamu kena tahu. Ion ni dia membentuk, dia jadi bercas sebab hasil daripada tindak balas. Kamu boleh tulis kat modul kamu dekat muka surat 3, tajuk bahan ion. Macam mana ion ni boleh terbentuk? Ia adalah melalui tindak balas daripada unsur logam dan bukan logam. So, kalau soalan tanya macam mana ion boleh terbentuk, macam mana zarah-zarah bercas ni boleh terbentuk, ia adalah melalui tindak balas unsur logam dan juga bukan logam. So antara contoh-contoh dia nanti kita akan tengok dalam soalan. Kalau dia bagi ada positif belah kanan, sebelah atas ada charge 3 positif, 2 positif. Nanti kita akan belajar benda ni. Itu adalah ion. So setakat ni sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita belajar, kita ulang semula, kita recap semula, kita belajar apa itu jirim. Jirim adalah benda yang ada jisim dan juga memenuhi ruang. Mesti ada dua benda ni, baru kita panggil dia sebagai jirim. Contohnya udara, contohnya air. Air kalau kita letak dalam bekas, dia memenuhi ruang dan dia juga ada jisim. Seterusnya kita belajar jirim ni dia ada 3 jenis zarah yang membentuk dia, iaitu atom, molekul dan juga ion. Kalau atom ni dia adalah zarah yang paling kecil. Contoh oksigen atom, satu sahaja. Oksigen atom, hidrogen atom. Apa lagi yang kamu tahu selain oksigen dengan hidrogen? Ada natrium atom, aluminium atom, dia tak bergabung dengan benda lain. So molekul ni, sekarang kita pergi pada molekul pula. Molekul adalah gabungan 2 atau lebih atom. Atom yang kecil-kecil ni, yang dia tak bergabung, dia tak kahwin lagi, dia tak campur dengan siapa-siapa, kita kahwinkan dia melalui proses ikatan kimia. So dia akan membentuk molekul. Molekul apa? Bergantunglah kepada apa yang kita campurkan. So bila kita campur dua ni, oksigen dengan oksigen, kita gabungkan dua ni, jadilah oksigen molekul. Kalau kita campur 3 ke 4 ke 5 ke, dia akan jadilah oksigen molekul. Seterusnya kita belajar tentang ion. Ion ni adalah jirim, zarah-zarah jirim yang bercas. Dia ada positif dan negatif. So macam mana ikatan ion ni jadi positif dan negatif? Sebab terdapat tindak balas daripada unsur logam dan bukan logam. Okey. Saya harap kamu faham dan dapat membantu kamu mencapai objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. So sehingga kita bertemu lagi di topik yang lain. Nanti topik seterusnya saya akan bagi tutorial. So hari ini cuba faham dulu benda yang saya dah ajar ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.